إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah taala memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini, pada malam Jumaat, malam-malam yang terbaik sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim, walayalul ashr, dan demi malam yang 10. Oleh sebagian para ulama menyebut kata malam yang 10 itu adalah malam-malam Ashrul Awakhir min Ramadan dan Ashrul Awail min Dzulhijjah. 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan dan 10 malam yang terakhir, 10 malam yang awal dalam bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Taala akan menerima amalan kita sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang lebih baik amal saleh seorang hamba itu diterima di sisi Tuhannya lebih daripada 10 malam, 10 hari yang pertama dalam bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Nabi Rasulullah, hatta jihad fi sabilillah? Kata Nabi, wala jihad fi sabilillah, hatta jihad fi sabilillah pun pahala beramal 10 hari yang awal dalam bulan Dzulhijjah ini lebih utama. Kecuali kata Nabi, seorang lelaki yang keluar berjihad dan dia tak balik kerana syahid, itulah sahaja orang yang lebih hebat daripada orang yang beramal dalam 10 hari yang pertama dalam bulan Dzulhijjah. Yang antara lainnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh sebagaimana hadis dia kata fa'akhiru min ad-du'a, maka saya akan memperbanyakkan doa. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh banyak menyantuni anak-anak yatim. Dan yang ketiga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh berpuasa. Yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari 9 Dzulhijjah nanti, pada hari Arafah, itulah yang paling sabit daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Kita sambung kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Imam Tirmizi dalam Syama'il yang ke-11 berkaitan dengan bentuk sandal baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Dalam hadis-hadis ini ada 3 perkara penting yang disebut dalam hadis-hadis yang dijemput oleh Imam Tirmizi ini. Bahagian yang pertama adalah hadis-hadis yang awal ini menceritakan bentuk kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dalam bahagian yang kedua menceritakan hukum berkaitan dengan memakai kasut ataupun sandal. Dan yang ketiga, hadis yang berkaitan dengan apa yang dari segi sunnahnya yang dilakukan oleh baginda Rasul dalam memakai kasut. Hadis yang pertama daripada Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lamma qibalat. Daripada Qatadah kata, saya bertanya kepada Anas bin Malik. Ini adalah para khadam Nabi. Dia bertanya bagaimana bentuk sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menjawab, sepasang sandal beliau menggunakan 2 buah kibal. Apa dia makna kibal? Kibal adalah pengikat kaki itu tak ada tengah-tengah tu. Saya tengok dalam kamus muhib dia kata yang tengah-tengah tu yang membataskan di antara jari-jari, mana di tengah-tengah tu membataskan di antara 4 jari dan jari ibu dan diletakkan di 2 jari ujung. Itulah yang disebutkan sebagai kibal. Sebagaimana kita tengok kasut yang ditandakan kepada, yang ditunjuk tentang kasut Nabi SAW, itulah bentuk yang sekarang ni sebagai daripada rakan-rakan menjadikan dia sebagai lambang yang di di mana pun. Itu adalah bentuk kasut baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Hadis yang kedua masih dalam bentuk yang sama.
لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. Maksudnya sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan qibal yang tiap-tiap talinya terbagi dua, sehingga dia boleh memasukkan ibu jarinya yang dipisahkan daripada empat jari yang lain. Hadis yang ketiga lebih kurang dalam bentuk yang sama. Isa bin Salman meriwayatkan, katanya akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma qibalan faqala fahaddithni thabit an Anas annahuma kanata na'lai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, satu ketika Anas bin Malik memperlihatkan sepasang sandal yang gundul, tidak berbulu dan menggunakan dua qibal kepada kami. Kemudian Thabit memberitahu kepada saya bahawa menurut Anas, kedua sandal itu adalah milik Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadis yang ketiga. Kemudian Ubayd bin Juraij pernah berkata kepada Ibnu Umar, saya pernah melihat Anda menggunakan sandal sibqiyah, sibqiyah, yakni kasut ataupun sandal yang tanpa bulu. Hadis yang keempat, Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Umar bila Ubayd menyatakan kepada dia, maka Ibnu Umar menyebut, Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu al-mi'an allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan sandal yang gundul tidak berbulu. Baginda pun berwudu tanpa melepaskannya, kerana itu saya pun suka menggunakannya. Masih lagi dalam bentuk kasut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadis yang seterusnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua qibal. Jadi semua hadis ini ada 5 hadis yang menceritakan bentuk sandal yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kesimpulannya dibuat oleh para ulama tentang 3 perkara. Yang pertama, baginda menaikkan dalam musim sejuk. Baginda tidak memakai sandal yang berbulu. Yang keduanya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam bab-bab yang sebelum ini yang kita baca sebelum ini, baginda jangan pakai yang lebih tertutup, kecuali sebagaimana yang sebelum ini kita baca, dia dihadiahkan oleh Dahiyah dan dia dihadiahkan oleh An-Najashi. Yang pakaian resmi baginda jangan pakai yang tertutup. Yang ketiganya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu, apakah hukumnya sunnah kepada kita memakai pakaian ataupun memakai sandal sebagaimana yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa hukumnya adalah sunnah jabriyah, sebagaimana jubah, sebagaimana selupat, sebagaimana Nabi sentiasa menutup kepala. Sebagaimana dalam bab-bab setelah ini kita akan baca tentang cincin, kita akan baca tentang jubah Nabi, kita akan baca tentang pedang Nabi SAW, pedang yang dia bawa, anak pedang dan sebagainya. Apakah itu menjadi sunnah untuk kita sentiasa memakai ataupun membawanya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia adalah sunnah jabriyah. Apa makna sunnah jabriyah? Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW atas kedudukan, suasana, geografi dan sebagainya untuk dia. Baginda memakai jubah adalah pakaian Arab. Tidak menjadi sunnah yang muttaba'ah, dengan makna tidak kata siapa yang tak pakai jubah maka dia tidak mengikut sunnah, tidak. Tetapi kalau kita memilih untuk memakai jubah, maka dia kata kana ahsan, kerana aqrab ila libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik, kerana itulah yang lebih hampir kepada pakaian yang sering dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam baginda meletak terbilah. Baginda meletak terbilah.
perbuatan itu juga disebut oleh para ulama sebagai jibriyah, sunnah jibriyah. Apalagi sebagai contoh makan kambing. Makan kambing itu adalah sunnah jibriyah. Kalau kita makan dengan niat untuk ittiba, untuk ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, falaka ajrun, maka bagi kamu pahala, kata Ibnu Hajar. Adapun kalau kita tak makan apa nama Nabi, tak makan kambing, apakah kita termasuk dalam makna menolak sunnah Nabi? Macam Nabi kata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang menolak sunnahku maka dia bukan daripada kalangan aku. Tidak. Itu tidak. Yang dimaksudkan dengan sunnah adalah sunnah yang Nabi sebut kata sunnah yang seharusnya diikut mutlaqan, seumpama tauhid, seumpama solat-solat yang mafruḍah, perbuatan sembahyang yang fardu itu adalah sunnah untuk kita ikuti. Hayatul Rasul, hayatul salatul Rasul, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, itu perlu kita ikut yang dilakukan oleh Nabi. Adapun dalam bab sadar, kita boleh pakai yang batam, kita boleh pakai yang ganti, kita boleh pakai Adidas, kita boleh pakai apa saja. Tapi kalau kita memilih untuk pakai macam yang dipakai oleh baginda Rasul, maka kata itu adalah ahsan dari segi kita nak berpakaian sebagaimana yang pernah dipakaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu hadis yang 5 hadis. Jadi bentuk kasut tadi benda kita sebut tentang tak pernah tutup. Bukan tak pernah, Nabi jarang pakai yang tutup kecuali dalam bab yang sebelum ni. Nabi dihadirkan oleh An-Najasyi, Nabi dihadirkan oleh Dihyah tentang kasut yang cara tutup. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang sunnah jibriyah. Sunnah jibriyah ini apa? Disebut tadi ini perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kedudukannya sebagai orang Arab. Dengan apa nama dimakan kedai nasi Arab tu apa kita minta kambing, dua orang kawan minta ayam, kita kata hang tak ikut sunnah Rasul. Tak lawan sunnah Nabi. Itu tidak termasuk dalam makna lawan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis yang seterusnya ini ada dalam bab hukum. Saya baca ketiga-tiga hadis, kemudian kita ulas sikit tentang hukum yang disebut dalam hadis-hadis ini. Yang pertama, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufatain. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat dengan menggunakan sepasang sandal yang berlubang. Satu. Yang kedua, Abu Hurairah meriwayatkan katanya, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyad'anhuma aw liyuhfihima jami'an. Maksudnya, salah seorang daripada kalian tidak boleh berjalan dengan menggunakan satu sandal yang bukan ada pasangannya, dalam pasangnya. Hendaklah ia menggunakannya dua-dua ataupun ia melepaskannya kedua-dua. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yakula ya'ni ar-rajulu bi shimalihi aw yamshi fi ni'lin wahidatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki menggunakan tangan kiri ketika makan ataupun berjalan menggunakan sandal yang satu. Ada 3 hadis. Hadis yang pertama, Amr bin Hurairah, dia menyatakan dia tengok Nabi ketika mana Nabi sembahyang, Nabi pakai sandal dalam sembahyang tanpa Nabi melepaskannya. Betul? Ada 2 benda. Yang pertama khuf. Khuf tu jadi macam seperti kulit tu. Khuf itu disebut oleh Nabi, ada hukumnya yang disebut kita boleh satu ketika mana kita memakainya. Kalau kita bermusafir 3 hari dengan malamnya, dan sebagaimana kita bermukim 1 hari dengan malamnya. Kita pakai khuf. Bila kita pakai khuf, kita ambil wudu. Bila kita ambil wudu, kita dah ambil rukun basuh muka apa sampai kepada kaki, kita hanya perlu menyakunya. Dengan syarat ketika mana kita pakai khuf itu, kita telah berwudu. Itu fiqh yang cukup masyhur dengan kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, kalaulah agama ni
nescaya bawah khuf itu lebih berhak untuk disapu daripada atasnya. Kan masyhur kan? Kalau agama ni ikut akal, maka nescaya bawah khuf itu lebih layak untuk disapu daripada atasnya. Sayyidina Ali bawa dari sudut itu. Agama ni dia tak boleh ikut akal. Agama tak boleh ikut akal. Tuan-tuan, ada anak muda tanya kat saya. Dia kata, Ustaz, apa hukum bukankah dalam Quran ni ada surah-surah yang ada fadilat? Tuan-tuan, itu tidak dinafikan. Ada dalam Al-Quran surah-surah yang ada fadilat. Malam ni sampai petang besok disunatkan kepada, malam ni sampai petang besok disunatkan kepada kita. Malam ni sampai petang ni lah. Kira Jumaat lah. Siang dan malam Jumaat disunatkan kepada kita untuk baca suratul Kahfi. Dan dikata siapa baca suratul Kahfi fi lailatul Jum'ati aw sabihiha, pada malam Jumaat ataupun paginya. Sebahagian ulama mentarifkan sabihiha itu siang Jumaat, maka dia akan dicahyakan oleh Allah untuk satu minggu yang akan datang. Surah apa lagi? Ada Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut tentang surah Az-Zalzalah. Semua surah itu ada kelebihan-kelebihan. Saya kata betul. Dia kata ada tak dalam Al-Quran dari surah yang makruh kita baca? Saya kata ada pula. Dia kata dalam surah 14 surah ni ada surah yang makruh kita baca. Saya kata, tak tahu. Oh, dia kata, Ustaz, tak tahu. Surah ada tak? Saya kata, tak tahu. Surah apa? Dia kata surah Al-Masad. Saya dengar ada orang sebut kata surah Al-Masad ni makruh untuk kita baca. Tapi tak apa, dia kata, Ustaz balik tengok saya pun susah hati kita ambil surah Al-Masad tak hafal lah. Dapat dia dah bila habis kotak. Saya tanya ni pasal apa? Antaranya tu punjahnya apa tak makruh baca ni? Dia kata pasal dalam surah Allah Ta'ala mencelakakan Abu Lahab. Abu Lahab ni pak belakang Nabi. Abu Lahab ni tuan-tuan, pak belakang Nabi SAW. Bini dia Arwah, gelarannya Ummu Jamil. Nama dia Arwah. Arwah ni pula ada keturunan dengan Muawiyah. Maknanya dua dinasti besar Quraisy yang terbentuk setelah itu, Hashimi dan juga Amawi, dua-duanya digabungkan dalam keluarga Abu Lahab. Ini daripada keluarga hebat. Bila kita baca menyebut tentang Abu Lahab, mungkin Nabi akan terasa dengan ayat itu. Maka dia kata, maka makruh kita baca surah Al-Lahab. Musa kita kacau. Balik malam tu, dulu tak ada sepadan komen tu. Balik malam tu, mula buka hadis, buka mufassir tu. Orang mufassir tu tengok semua tafsir surah Al-Lahab. Tengok, tak ada siapa sebut. Yang kata makruh baca surah Al-Lahab. 1:25 minit saya telefon dia. Sekali beri, tak terus jaga. Ustaz, macam mana? Saya kata, tak tidur lagi. Tak tidur, Ustaz, susah hati. Macam mana tak? Saya kata, susah hati macam apa? Dia kata, Ustaz, kalau tak boleh baca, lepas ni saya nak semayang baca apa tak? Saya nak semua semayang, saya baca surah Tabat. Dia susah hati, mana pasal baca Tabat? Dia kira semayang apa pun Tabat, dia kata. Jadi, lepas ni tak baca apa-apa. Saya kata, Wallahu a'lam, tapi dengar, tapi ambil cakap orang yang tak dengar tu dalil, dia tahu dah. Dalil dia tahu dah. Lepas tu dia pergi 2-3 hari kemudian dia berkata, dalil tak? Dia kata sekadar kita fikir balik dah. Kan Nabi SAW marah dekat sahabat-sahabat yang maki Abu Jahal di depan Ikrimah. Jadi kalau Abu Jahal Nabi marah, Abu Lahab takkan dia minta marah pun. Oh, dia pakai fikir lagu tu. Tuan-tuan, poin saya ialah nak ambil hasil bina Ali kata tadi, kalaulah agama kita ikut akal, banyak benda yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak manusia yang disuruh oleh agama. Itu khuf, ma'ruf. Kemudian yang kedua adalah tuan-tuan, sembahyang dengan pakai kasut, dengan pakai sadar. Pernah dilakukan oleh Nabi. Hadis ni maksudnya ini Nabi pakai dengan pakaian yang pakai kasut dia tu pula terlulang sikit di bawah tu. Ini berlaku bila? Tuan-tuan, rujuk hadis ini riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang Nabi sembahyang. Semua hadis-hadis itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di Sahra, di padang pasir. Ketika mana sama ada musafir, Nabi musafir itu kerana safar apa-apa lah, dan Nabi tak banyak kali musafir. Kalau kita baca dalam Syama'il, kita baca
sepanjang hidup Nabi di Madinah itu Nabi bermusafir untuk umrah sekali. Nabi bermusafir untuk umrah qada sekali. Kemudian Nabi bermusafir untuk hajjatul wada sekali. Kemudian Nabi bermusafir untuk menziarahi beberapa kabilah di sekeliling itu 6 kali. Kemudian Nabi SAW keluar untuk menyertai peperangan. Banyak peperangan yang kita tahu Bani Mustalihnya dan keluar untuk banyak peperangan itulah peperangan yang disertai permusafiran yang disertai oleh Nabi. Semua hadis yang menyatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membuat kasutnya ketika salat itu ketika dalam permusafiran. Ketika dalam keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusafir. Dan baginda sembahyang di tempat yang terbuka. Masyhur hadis dan dikata ada 3 benda yang diberikan kepada umatku malam yukti apa yang tidak diberikan kepada umat yang sebelumku. Salah satunya ialah waj'al li tahuran waj'al al-ardha li tahura. Allah Ta'ala jadikan bumi ini suci bagimu. Di mana-mana penjuru pun dibenarkan untuk diberikan salat. Itu salah satu kelebihan kepada baginda Rasul. Umat dahulu mereka mesti mencari tempat maksusah di salat, tempat yang dikhususkan untuk salat. Ada baginda Rasul yang boleh sembahyang di mana-mana seluruh bumi ini suci untuk dia dan untuk umatnya. Maka ketika salat-salat yang seumpama itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan kasurnya. Satu. Dua. Yang ketiga ada riwayat yang menyebut tentang baginda juga pernah sembahyang dalam keadaan tidak melepaskan kasurnya di Masjid An-Nabawi. Lalu kembali kepada kedudukan Masjid An-Nabawi pada waktu itu yang tidak ada lantai padanya, melainkan lantai itu dibina di awal pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lantai yang tetap. Ketika di zaman Nabi, lantai itu adalah tanah itulah. Tapi baginda memuliakannya. Baginda tak pernah masuk dengan pakai kasut kecuali ada satu riwayat yang baginda salat di pinggir Masjid An-Nabawi dalam rumah di antara rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Masjid An-Nabawi. Di mana rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau tuan-tuan ingat balik, masuk ke dalam Masjid An-Nabawi daripada pintu Babu Salam sebelah kanan kiblat, tetapi ikut pintu tu habis sampai kat dinding, di antara pintu dengan dinding tu habis tu, tolak ke kiri, tengok atas, dia tulis di sana Khukhah Abu Bakar, Khukhah Abu Bakar, Khatamul Khukhah Abu Bakar. Itulah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar. Di antara Khukhah Abu Bakar dengan Masjid Nabawi, di celah-celah itu yang lain sebahagian daripada masjid baginda Rasul pernah sembahyang sunat dalam keadaan tidak melepaskan sepatunya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, itu yang pertama. Hadis yang pertama adalah Abu Qubaib. Yang keduanya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita sama ada pakai dan Nabi SAW bagi pilihan kat kita sama ada pakai sepatu ataupun pakai keduanya ataupun kalau lepas keduanya. Kalau kata pakai satu, Nabi SAW kata jangan. La yamshiyanna la fi'lullahi yamshiyanna itu tawkid. Kan hujung tu. La yamshi. Itu dia hujung ya tu dia tasydidkan, itu adalah tawkid. Sungguh-sungguh Nabi larang la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Lalu cerita pasal apa? Pasal apa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam larang untuk pakai kasut satu sebelah kasut ketika mana berjalan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Malik dan Ibnu Majah. Dia panggil ashabus sunan. Semua kitab-kitab besar hadis ni ada hadis. Semua kitab-kitab besar hadis ada hadis yang Nabi melarang kita pakai kasut sebelah. Tuan-tuan, dalam kitab Tuhfatul Ahwadi disebut kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Yang pertama, tuan-tuan, bab ini termasuk dalam bab yang disebut
Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang. Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang. Lalu kita perlu ikutnya walaupun kita tidak boleh mendapat hikmahnya. Itu kata dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Dan yang keduanya katanya kepada baginda Rasul, bila-bila pun menjaga makanatul ummah, makanatul ummah, kedudukan umatnya sebagai umat yang terbaik. Dan umat yang terbaik, sedikit pun unsur gila tidak boleh masuk ke dalam dirinya. Dia tak boleh memasukkan sedikit pun unsur gila. Secara fitrahnya, kita akan menyatakan tak ada yang pakai kasus sudah adalah tak cukup. Tak cukup kan? Tentang masa saya kecil-kecil dulu dia dah baca lah Pak Punjang kapal. Dia berabui, dia bubuh kasus tahun dia tu, dia pakai kasus sudah. Sah tak tu Pelukis kasus tu betul ke tak? Allah Ta'ala. Yang penting dia secara fitrahnya, dalam kasus apa dia disebut, manusia akan menganggap itu adalah orang yang duduk di luar daripada fitrah. Bukan orang yang normal. Maka baginda Rasul amat menjaga maruah. Dia amat menjaga maruah, kehormatan, sehingga umatnya itu tidak dipandang sebagai umat yang ada unsur gila padanya, kecuali orang yang sememangnya ada unsur gila padanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang seterusnya Jabir pula cerita, Nabi larang kepada kita dua benda. Yang pertama, Nabi larang pakai kasut sebelah. Itu Nabi larang. Dan itu adalah hikmahnya. Yang kedua juga dalam bab yang disebut oleh Tuhfatul Ahwazi, iaitu dalam bab kita tak perlu tanya hikmahnya. Kerana dia memang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang makan dengan tangan kiri. Dan Nabi bagi Ibnu Abbas, anak Ibnu Abbas apa? Muda. Dia bagi Ibnu Abbas muda lagi masa tu, dia kata, ya Ibnu Abbas, sambillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Kan Nabi beritahu kan Ibnu Abbas dalam adab makan ni, kata Nabi, yang pertama sambillah, sebutlah nama Allah. Itulah kata para ulama, yang sunnahnya adalah bismillah. Kalau kita nak hubung Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada masalah padanya. Kita yang sunnahnya sebelum makan bismillah. Dan yang kedua Nabi beritahu sunnahnya apa? Kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dalam hadis yang lain Nabi beritahu hikmah pasal apa dia suruh makan dengan tangan kanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis Nabi kata syaitan akan masuk dalam diri kita majrad dam. Dia akan jalan dalam diri kita macam jalannya darah. Maknanya dia akan duduk dalam diri kita. Sehingga baginda kata, dia akan menumpang kita dalam banyak keadaan. Sehingga kalau kita buat sesuatu yang bertentangan dengan syarak, maka ketika itu dia akan menumpang kita. Dan Nabi kata kat kita maafnya, ketika mana kita nak berjimat, ketika itu baginda menyatakan, bacalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Para sahabat bertanya hikmahnya, kata Nabi, fa'inna syaitan yajri majrad dam. Kerana syaitan itu jalan bersama dengan jalannya darah dalam badan kita. Demikian dalam bab makan, syaitan duduk dalam diri kita. Apabila kita makan dengan tangan kiri, kata Nabi, fa'inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bi yamin bi shimalih. Kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka Nabi larang dalam hadis ini makan dengan tangan kiri. Dalam adabnya Nabi kata bacalah bismillah. Yang kedua Nabi kata kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dan yang ketiga ada kata Nabi wa kul mimma yali, dan makanlah apa yang terhampir dengan kamu, makanan yang paling hampir dengan kamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis ini dua benda. Yang pertama, makan bishimalihi, dengan tangan kirinya. Kita dah sebut tadi ada dua hadis yang disebut oleh Nabi. Yang pertama, kerana syaitan duduk dalam badan kita dan dia akan menumpang. Para sahabat bertanya, apakah syaitan itu boleh tanasuh sehingga dia merasuk dan sebagainya? Rasul menyatakan ya. Kan syaitan dia boleh tanasuh, dia boleh masuk, dia boleh akan masuk dalam badan kita dan sebagainya. Kemudian Nabi kata, kerana dalam bab makan, syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Apabila kita makan dan minum dengan tangan kiri kita, maka pada ketika itu syaitan yang berada dalam majrad dam
dia akan menumpang kita makan. Dan yang kedua dalam hadis ini, Nabi melarang kita daripada memakai kasut sebelah sahaja tanpa pasangannya, dan hikmahnya sebagaimana yang dinukilkan daripada Tuhfatul Ahmadi. Itulah yang kita sebutkan tadi. Okey, tiga hadis yang terakhir yang menceritakan beberapa sunnah Nabi dalam memakai kasut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada kita sunnah dari segi fi'liyah dalam memakai kasut. Dan hadis sunnah yang kita tak kata jabeliyah, tetapi dia sunnah sebagaimana yang diarahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini, "Iza i'tadala ahadukum falyabda bil yamin, wa idza nada'a falyabda bis shimal, faltakun al-yumna awwaluhuma tun'an wa akhiruhuma tunzam." Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Al-Bukhari, Abu Dawud, Ahmad dan Al-Tirmidzi. Dia mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian menggunakan sandal, hendaklah ia memulainya daripada kaki kanan, dan ketika ia melepaskannya, hendaklah ia memulai dari kaki kiri. Jadilah kaki kanan sebagai kaki pertama ketika menggunakan sandal, dan kaki terakhir ketika melepaskan. Tuan-tuan, itu sunnah, hadis sunnah. Nabi tunjuk kepada kita. Lebih jelas kita tengok hadis yang kedua. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun mastata'a fi tarajjulihi wa tanaqqulihi wa tuhurihi. Maksudnya, seboleh mungkin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan ketika mengikat rambut, menggunakan sandal, dan ketika bersuci. Dia bagi apa? Sunnah ini dia bagi sunnah at-tayammum, sunnah mengkanankan, kecuali yang baginda sallallahu alaihi wasallam kata perlu kiri. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan buka hadis Nabi, tuan-tuan akan jumpa beberapa perkara yang Nabi suruh kita mula dengan kiri. Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana memasuki khala, memasuki jambat, memasuki tandas, itu sunnahnya dengan kaki kiri. Sunnahnya dengan kaki kiri. Yang keduanya, keluar daripada masjid, itu sunnahnya dengan kaki kiri. Dan yang ketiganya berasaskan kepada kata Uthman bin Affan, masuk kepada tempat-tempat hiburan yang tempat-tempat maksudnya apa tu yang terpaksa untuk kita masuk. Nak buat macam mana? Kita pergi khusus orang tahu tempat duduk kita tu di tengah-tengah Bukit Bintang, Jabal Najam, Bukit Bintang. Duduk di tengah-tengah Bukit Bintang. Untuk masuk ke kawasan-kawasan yang macam tu, berasaskan kepada Sayyidina Uthman, dia menyatakan apabila daripada Rasul, kita disunahkan untuk memulakan langkahnya dengan kiri. Dalam kebanyakan amalan-amalan yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suka kepada at-tayammum, suka kepada kanan. Tuan-tuan baca dalam kitab apa pun, kitab fiqh ni, apabila sampai kepada bab sunat mandi, jenis-jenis sunat mandi ni, mandi kerana ihram, mandi kerana mandi maniyat, mandi kerana hari raya, mandi kerana nak sekolah kerana bulan, mandi kerana nak akad nikah, semua jenis sunat mandi ni. Lepas tu sunat dalam perbuatan, para ulama kita akan menyebut suka menggunakannya dengan tayammum. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, "Fama hikmatut tayammum?" Apakah hikmah tayammum? Tayammum bukan tayammum. Dia tanya apa hikmah buat kanan ni, mendahulukan anggota kanan? Maka jawab Al-Imam Hasan Al-Basri, "Nas'alullah al-afiyah wa nas'alahu an takuna min ashabil yamin." Kerana kita memohon kepada Allah hikmah, kita memohon kepada Allah al-afiyah, kesihatan dalam hidup ini, afiat dalam hidup ini, dan kita memohon kepada Allah dengan kita suka kepada tayammum ini supaya kita menjadi ashabul yamin. Dan di akhirat lah akan ada ashabul yamin dan ashabul shimal, orang yang diberikan dengan tangan kanannya dan orang yang akan diberikan dengan tangan kirinya. Diberikan kitab dengan tangan kanannya dan akan diberikan dengan tangan kirinya. Orang yang biasa dengan tayammum, mudah-mudahan kata Al-Hasan Al-Basri, dia akan menjadi ashabul yamin. Orang yang
kitabahu biyamini fa'ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Kata Al-Quran, siapa yang diberikan dengan tangan kanannya, fa'ulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka itu akan membaca kitab mereka itu dengan tangan kanan mereka, diberikan dengan tangan kanan mereka membaca kitab itu, wala yuzlamuna fatila, sekali-kali mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan, takkan bila ayat naik tu sampai ayat tak ada Rasul. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Hadis yang terakhir dalam bab ini, tuan-tuan. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Kana li ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa awwal man aqada 'aqdan wahidan Utsman. Hadirin mukminin yang saya hormati. Tuan-tuan, kana li ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa awwal man 'aqada 'aqdan wahidan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sadar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma menggunakan dua qibal yang kita sebut tadi untuk dimasukkan di tengah kemudian untuk dimasukkan ibu jari. Kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu lah yang pertama kali menggunakan sandal dengan satu ikatan. Itu sekadar pemberitahuan, sebagaimana kita sebut tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia buat itu adalah sunnah Jabaliyah. Sunnah Jabaliyah, sunnah yang dilakukannya atas kedudukan dia sebagai orang. Jadi hadirin mukminin, dalam kita melihat tentang bentuk sepatu baginda Rasul, malam ini kita dapat 3 benda. 5 hadis berbicara tentang bentuk sandal Nabi, dan kita rangkumkan dengan 3 perkara yang telah kita sebutkan tadi. 3 hadis menyebut tentang hukum yang berkaitan dengan sandal, iaitulah boleh sembahyang di tempat yang terbuka dengan memakai sandal, tidak melepaskannya dalam keadaan sandal itu sudah tutup bersih. Kemudian yang keduanya tentang haram, kata para ulama, memakai hanya sebelah berjalan-jalan, kerana itu dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Dan yang ketiganya dalam bab ini kita dapat tentang hukum sunnah ketika mana memakai kasut ataupun sandal kita pakai dengan tangan, dengan kaki kanan, dan kita sebut Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih suka untuk at-tayammum. Tidak ada apa-apa. Tadi saya sebut 3. Kalau tak salah ingatan saya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitabnya Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, dia mengenalaikan, kalau tak salah ingatan saya, 11 ataupun 3 kali para perbuatan-perbuatan yang memang Nabi semua buat dengan tangan, dengan anggota kiri. Rasul dia bawa semua itu yang Nabi SAW suruh buat dengan anggota kiri. Yang lain semua dari baginda Rasul suka kepada sebelah kanan. Hasan Al-Basri mengatakan kepada hikmahnya, kita bermulut bertafakkur dengan perbuatan kita, mudah-mudahan kita termasuk di antara ashabul yamin pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Sekiranya kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita sambung nanti dengan menceritakan tentang bentuk cincin Nabi SAW dan beberapa hukum yang berkaitan dengan cincin yang kita akan bicarakan tentang bentuk cincin Nabi, boleh tak bawa cincin masuk ke dalam khalaq dan sebagainya. Itu disebut dalam Syama'il yang ke-12 tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup Syama'il Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan pada malam ini kerana memperingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ajak tuan dalam masa-masa yang terakhir ni untuk melihat tentang doa fajar. Dan doa fajar salat ini cetak kaedah ketiga saya pernah buat besar. Jika kata Ustaz besar mana boleh bawa, saya buat kecil. Kalau ni kita boleh pakai, insya-Allah. Tadi kita boleh pakai. Boleh pakai.
60 dah baca tak nampak. Pula dah. Dia masalah semua. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ala kulli halnya doa fajar kita kan. Doa yang sebenarnya masyhur. Tadi kalau tuan-tuan dengar ke 6 tadi ni, doa yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, Allahumma fatir as-samawati wal ardh, Rabbu kulli syai'in wa malika, yang tadi dibaca oleh sahib Sabah Datuk Mufti. Antara penyampaian Abdullah dia tadi kita mewakili rehat. Itu adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu nikah. Kalau tuan-tuan baca lagi ada doa yang Nabi kata, yang para sahabat dengar Nabi baca. Kemudian Nabi kata, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah perlu kami mempelajarinya? Afala nata'allamuha, perlukah kami mempelajarinya? Nabi kata, bagi setiap orang yang mendengarnya, wajib untuk dia mempelajarinya. Doa apa tu kan? Doa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya Al-Ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan salah satu doa ini riwayat Tirmizi yang Nabi jarang-jarang tinggal. Kerana dalam riwayat menyebut Nabi antara sembahyang fajar dan Nabi tak pernah tinggal sembahyang fajar kecuali beberapa ketika itu pun sembahyang sunat fajar dan sunat subuh itu pun diganti oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antara lain doa yang Nabi tak pernah tinggal berdasarkan hadis riwayat Tirmizi adalah doa yang dinamakan oleh para ulama. Ini tidak dinamakan oleh baginda Rasul, tetapi dinamakan oleh para ulama sebagai doa fajar. Doa fajar itu teksnya ada pada Tuhan. Teksnya ada pada Tuhan. Tuan-tuan kita baca sekali lebih kurang. Kalau tuan-tuan tengok baca lebih kurang dalam keadaan yang kita dah hafal semua tu. Saya ingat dia makan masa lebih kurang dalam 4 dari 5 minit. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa tadummu biha sya'fi wa taruddu biha ulfati wa tahfazu biha qa'ibi wa tarfa'u biha syahidi wa tudakki biha 'amali wa tubayyiru biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma a'tini imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr wa rahmatan anal biha syarafa karabatika fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش الأبرار والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البذور أن تجيرني من عذاب السعير ومن نعمة السرور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تملكه يدي ولم تملكه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت مؤتيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الحمد الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود المفيد لك بالعقول إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حقا لأعدائك وسلما لأوليائك يحب بحبك من أحبك من الناس وتعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الذكر وعليك الكفاح. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي. اللهم أعطني نورا وأعطني نورا واجعلني نورا. سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس النجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام. بعد من إن شاء الله تقدر bila Nabi baca doa ni berdasarkan riwayat Tirmizi, Nabi baca di antara sembahyang sunat fajar dengan sembahyang fajar. Dalam risalah Qiyamul Lail, Syekh Ismail Abdul Rahman beliau menukilkan Nabi juga pernah membaca doa ini ketika pada sembahyang selepas sembahyang tahajud. Dan tahajud
tahajud yang dilakukan oleh Nabi adalah tahajud ringkas. Selepas Nabi sembahyang tahajud 2 rakaat, baginda tutup dengan witir 3 rakaat. Sementara menanti waktu azan subuh, baginda Rasul berdoa dengan doa ini. Apakah pentingnya doa ini? Kata para ulama, kerana dalam doa ini baginda mengajar kepada kita tentang setiap awal pagi kita memulakan hari itu dan pagi itu dengan berdoa kepada Allah. Satu perkara yang amat penting dalam hidup kita yang namanya rahmat. Sebab itulah di awal doa dan di celah-celah doa Allah, Nabi SAW meminta dengan bersungguh-sungguh kepada Allah kerahmatan. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Ya Allah, aku minta kepada rahmat. Kemudian dalam poin yang kedua, dia minta warahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Aku minta kepadamu ya Allah rahmatmu yang dengan rahmatmu lah aku boleh mendapat karamah di dunia dan di akhirat. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan mendapat karamah. Satu orang yang boleh mendapat harta, tapi tanpa rahmat Allah dia tidak akan mendapat karamahnya harta. Satu orang yang boleh dapat zuriat, tapi dia tidak boleh mendapat karamah kemuliaan dengan zuriat. Semua orang tidak boleh dapat seandainya tidak diberikan rahmat oleh Allah. Qadir bisa berjalan. Dan diajar kepada kita tiap-tiap pagi kena minta kepada Allah rahmat. Dan menariknya tuan-tuan, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala menyebut tuan-tuan, rupanya kehidupan ini sekiranya kita hidup dengan pancaran rahmat, maka kita tidak akan berada dalam keadaan yang gundah-gulana. Ayat Al-Quran Al-Karim ayat 118 Allah Subhanahu wa taala surah Hud 118 dan 119 Allah Ta'ala kata, "Walau syaa rabbuk laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbi wa lidzalika khalaqahum." Kata Allah, kalau Allah Ta'ala nak, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan umat ini, Allah Ta'ala akan jadikan umat ini ummatan wahidah, umat yang sama. Kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala boleh jadi umat ini tak berpecah langsung. Tetapi sunnatullah, Allah Ta'ala kata apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka sentiasa akan berpecah. Suami isteri, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota dalam pertumbuhan, rakyat dalam sebuah negara, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka semua akan menjadi kelompok yang berpecah. Illa man rahimah kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Walizalika khalaqahu, dan kerana itulah yang kerana mendapat rahmat Allah lah khalaqahu. Allah Ta'ala mencipta mereka. Kita balik tadi tengok surah Hud ayat 118 119. Allah Ta'ala kata tak payah. Allah Ta'ala boleh jadikan kita semua satu. Tapi kata Allah, wala yazaluna mukhtalifin. Semua mereka tetap akan berpecah belah. Tetapi illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang Allah Ta'ala bagi rahmat. Walidzalika khalaqahu, kerana untuk mendapat rahmat Allah lah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Saya nak gambarkan pentingnya rahmat ini sampai tiap-tiap pagi dan diajar kepada kita, mintalah rahmat. 4 minit yang pertama kita kena lalu bersatu di antara sembahyang subuh dengan sembahyang fajar dengan azan qamat subuh. Lepas kita sembahyang sunat fajar 2 rakaat, terus kita angkat tangan, Allahumma innaka tahdi, Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi sampai habis. Allahumma ja'alni hadiyan mutaqin subhanalladzi la ilaha illa huwa al-qadir sampai habis. Kita baca yang seterusnya Allah akan memberikan rahmat. Wa lidzalika khalaqahum, kerana untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala menciptakan kita. Menariknya tuan-tuan, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala meletakkan, Allah Ta'ala mensifatkan 3 perkara sebagai rahmat. Kita tengok dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Ta'ala mensifatkan dirinya. Allah Ta'ala mensifatkan dirinya sendiri sebagai rahmat. Allah Ta'ala kata apa? Arhamur Rahimin. Dalam banyak tempat dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wa arhamur Rahimin. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Arhamur Rahimin, paling merahmati kepada orang-orang yang dirahmati. Allah Ta'ala menyebut dia itu sendiri sebagai
sumber rahmat. Kita sebut dalam tahiyat kita terakhir, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, salam sejahtera atas kamu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkatannya disebabkan kepada-Mu. Kerahmatan itu sumbernya daripada Allah. Allah Ta'ala semua kita minta rahmat, dan Allah Ta'ala beritahu pemberi rahmat itu siapa? Wa arhamur rahimin. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha memberi rahmat kepada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala mensifatkan Al-Quran Karim sebagai rahmat. Surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran Karim. Berfungsi Al-Quran itu akan menjadi penyembuh dan rahmat kepada orang yang beriman. Al-Quran Karim banyak berartikan sebagai rahmat. Al-Quran Karim itu dipenuhi dengan rahmat yang kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatan, ya Allah berilah kepadaku rahmat. Dengan rahmat yang kamu beri ini, kalau kita tengok dalam terjemahan dia, rahmatan tahdi biha qalbi, yang akan menyebabkan hatiku mendapat hidayah, yang semua urusanku dihimpunkan, menyatukan perpecahan di kalanganku, kamu memperbaiki anggota batin sampai habis. Dengan rahmat yang Allah Ta'ala beri, semua masalah-masalah ini akan dipadukan dengan pedoman rahmat, dan rahmat itu adalah Al-Quran Al-Karim. Dan yang ketiganya, dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala sebut dalam tafsir Al-Ahzab, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Ar-Rasul itu sendiri disebut sebagai rahmat. Dalam surah At-Tawbah ayat paling akhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala mensifatkan Nabi itu sebagai rahim, pembawa rahmat. Allah sebagai sumber pemberi rahmat. Al-Quran sebagai kitab yang menyediakan kerahmatan kepada manusia, dan dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dengan makna sabar lagi kita bermohon kepada Allah rahmat dengan pedoman Al-Quran, dengan bimbingan Nabawi, dengan pemberian daripada Allah, kita akan mendapat satu kerahmatan yang akan mengenangkan kehidupan kita untuk sepanjang hari itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab doa tajalli, kita edar kepada tuan sebagai hadiah kenangan sepenuh Aidil Adha ni, kita jadikan dia sebagai amalan kita paling tidak menjelang tahun baru 1434 Hijriah, menjelang tahun baru 1434 Hijriah. Pertama, satu lagi kondisi amalan kita yang sunat, yang akan mendekatkan diri kita kepada syurga, yang namanya amalan kita sentiasa beramal dengan doa fajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan kita, dan Allah Ta'ala merahmati kita sepanjang hari dengan permintaan kita sendiri. Sudah tentu Allah Ta'ala tidak akan memberi yang namanya rahmatan melainkan dengan permintaan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan itu, dan Allah Ta'ala merahmatkan hidup kita sehingga kelapangan hidup itu akan memudahkan kita untuk mencari perkara pada hari perkara untuk menghadapi hari akhirat yang dekat tadi. Dan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha shamlana wa taruddu biha ulfatana. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حرا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك من أحبك من الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الخذلان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق